Ada yang datang solat tuan-tuan kadang-kadang dia sekadar solat tapi rupanya solatnya boleh jadi tak sah. Ya. Berapa ramai tuan-tuan hari Jumaat kadang-kadang kita tengok yang rokok, yang sujud, yang alur punggungnya terkeluar. Tuan-tuan, datang solat. Tapi bagaimana? Ya. Terkeluar nampak punggung, terbuka auratnya. Dia tak buat sungguh-sungguh ibadahnya. Kalau dia beri penekanan sungguh-sungguh ibadah, dia akan jaga pakaian dia. Nak ibadat ni tuan-tuan, nak sembah Allah ni. Kita tuan-tuan, kalau ada majlis-majlis utama, barangkali ada dijemput untuk hadir ke majlis-majlis besar, ya, makan malam ke tuan-tuan, oi, silap-silap tuan-tuan, baju tu gosok tu dalam kereta tak pakai lagi, sangkut dulu takut kedut. Sampai kat parking tu kan barulah sangkut baju biar nampak molek. Tuan-tuan, kena kita nak menghadap Allah SWT, kita buat ala kadar je tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil tuan-tuan imam yang berusaha pengusi dan ahli jawatan kuasa masjid, barisan para pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, ya mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Tapi dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya, meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesihatan, diberikan kepada kita kelapangan, dikurniakan kepada kita 1001 kemudahan, ya, keinderaan, jarak kita nak sampai ke masjid, jalan, lampu terang benderang, nikmat yang begitu banyak tuan-tuan. Kalau dibandingkan dengan mereka yang terdahulu, orang dulu tuan-tuan, ya, lalu celah-celah kebun getah gelap gelita, kita pada hari ini terang benderang tuan-tuan. Betapa nikmatnya anugerah yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Nabi SAW sendiri pernah berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi SAW bertemu ataupun ketika bersama dengan Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW beritahu kepada Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka, demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mengasihimu. Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka, demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mengasihimu. Usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz,
aku berwasiat kepadamu wahai Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin, jangan sama sekali kamu tinggalkan setiap kali setelah selesai solat, taqulu, kamu minta dengan Allah Subhanahu wa taala akan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ke arah sentiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu ya Allah. Bantulah aku ke arah sentiasa syukur akan nikmat-nikmatmu ya Allah. Bantulah aku agar sentiasa betul, atau bantulah aku agar sentiasa ibadahku ini betul, elok ibadahku kepadamu ya Allah. Tuan-tuan, 3 benda yang Nabi ajar Muaz bin Jabal, dan Nabi pesan jangan tinggal sama sekali. La tada'anna, maknanya bukan jangan tinggal sama sekali. Dalam kaedah bahasa Arab, bila mana ada nun tasydid di belakang tu, bermaknanya sangat-sangat, sama sekali. Kalau boleh jangan tinggal. Itu bahasa kita, tuan-tuan. Sama sekali, jangan tinggal sama sekali. Setiap kali selepas sembahyang kamu minta dengan Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita lihat, tuan-tuan, dari sudut makna hadis ini, doa yang Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal ini, pertama sekali, supaya hati kita tidak lari daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrika, ke arah sentiasa zikir, ingat kepadamu ya Allah. Dan bila sebut ingat kepada Allah, tuan-tuan, ya, ingatan kepada Allah yang paling besar sekali seorang hamba-Nya itu bila mana dia mengingati Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara dia mendirikan solat. Sebab Allah beritahu dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat tanda kalian ingatkan aku. Tuan-tuan, maknanya solat ini adalah kemuncak kepada zikir seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda ingatan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari, tuan-tuan, kalau ikutnya kita 50 kali kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala, 50 waktu. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kerana Allah itu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, setelah diminta oleh Nabi SAW agar diringankan umatnya, khaffif ala ummati ya Rab, khaffif ala ummati, wahai Tuhan, ringankanlah sedikit terhadap umatku. Maknanya daripada 50 itu Allah kurangkan 5. Last sekali tinggal 5 waktu, tuan-tuan. Sehingga Allah beritahu kepada Nabi SAW, ya Muhammad, innahunna khamsu salawat. Wahai Muhammad, itulah dia semayang 5 waktu. Likulli yaumin wa laylah, setiap siang dan juga malam. Likulli salatin 10. Setiap solat yang dilakukan oleh hamba-Ku ini dikira 10 waktu yang asal. Maknanya Allah suruh 50 juga oleh kerana pun, tuan-tuan. Tapi diberi pengurangan. Kita buat 1 kali maghrib menyamai 10 kali maghrib yang sepatutnya kita buat. Maknanya, tuan-tuan, seolah-olah setiap saat, setiap ketika dalam hari kita ini memang Allah suruh kita sembah dia. Kalau tidak, masakan Allah suruh kita buat 50 kali. 50 waktu solat, 50 solat dalam satu hari. Katakanlah, tuan-tuan, kita ada 25 jam lah, bukan 24 jam sehari. Bermakna ibarat seperti setengah jam solat, setengah jam solat. Barulah habis 50 waktu, tuan-tuan. Tak ada masa dah nak tengok TV, tengok bola, nak tidur, apa semua, tuan-tuan. Solat je kerja kita. Tapi Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Buat 5, tetap Allah kira 50 juga, tuan-tuan. Maknanya Allah nak suruh kita sentiasa ingat kepada dia. Bayangkan, tuan-tuan, satu orang hamba Allah yang duduk di atas muka bumi ini, dia terima rezeki Allah. Dia duduk dengan penuh kenikmatan daripada nikmat-nikmat Allah berikan kepada dia. Tapi dia tidak sujud, rokok, tunduk kepada Allah yang mencipta dia, yang beri dia rezeki, yang beri dia nikmat. Orang gaya, tuan-tuan. Ya? Ini dia. Maknanya tujuan asal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak lihat tanda seorang itu diingatkan Allah Subhanahu wa taala, dia jaga solat dia. Maka alhamdulillah, tuan-tuan, kita termasuk dalam golongan orang
mereka yang masih lagi menjaga dan mendirikan solat. Ada orang dia mendirikan solat tuan-tuan, tapi belum tentu dia menjaga solatnya. Berapa ramai di kalangan umat manusia pada hari ini, waktu solatnya itu yang dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak lebih daripada sekadar saki baki daripada waktu-waktu yang dia ada. Maknanya daripada 24 jam yang dia ada tuan-tuan, barangkali untuk solat hanya daripada waktu yang memang dia tak buat benda dah. Itulah waktu yang sepatutnya tuan-tuan solat ini duduk pada keutamaan ranking nombor 1. Apa-apa urusan sekalipun solat dulu tuan-tuan. Tapi tak ada di kalangan manusia ini, dia mengutamakan urusan-urusan dia sehingga dah kalau tak ada benda barulah dia buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan orang yang masih lagi menyembah Allah, solat lagi tuan-tuan. Ada langsung tak ada lalu dalam jadual harian dia untuk solat 5 waktu sehari semalam, walaupun dah diberi keringanan. Kalau suruh 50 tak tahulah tuan-tuan, ya. Beri 5 ni pun tak buat tuan-tuan. Maka Muaz bin Jabal, Nabi pesan, wahai Muaz, lepas kali sembahyang jangan lupa minta dengan Allah agar sentiasa ingat kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku ke arah sentiasa zikir, ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan juga mensyukuri nikmat-nikmatmu. Tuan-tuan, nikmat begitu banyak, tak terkira dekat kita tuan-tuan. Kalau nak catat kasar-kasar mungkin kita boleh sebut, tapi betapa banyak nikmat lagi yang lain yang kita pun tak perasan dia nikmat, tetapi setelah nikmat itu tercabut, hilang daripada kita, baru kita perasan nikmatnya lah. Kalau ada gigi, contoh tuan-tuan, kalau tidak dulu kawan masa ada gigi dulu, masa gigi penuh dululah, sakat tulang sena ni ataupun tulang-tulang rawan ni habis kau mamah je kita kata tuan-tuan. Nak ceritakan kita ni tulang gigi kita kuat, tapi dah sekarang dah tak ada, ya. Orang-orang keting tu mamah dekat kita je. Tapi bila nikmat itu Allah dah tarik tuan-tuan, dah pakai gigi palsu, tak berani dah tuan-tuan, silat-silat kam, ya. Tak selesai masalah nak makan sup. Contoh tuan-tuan, betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah bagi, boleh jadi tuan-tuan kita tak perasan pun, tapi bila dah tercabut daripada kita, dah hilang daripada kita, barulah kita duduk kenal Allahu Akbar, ya. Sedapnya lah kalau mata terah macam dulu, tuan-tuan. Sedapnya lah kalau kederat kuat macam muda-muda dulu. Sedapnya lah kalau lutut gagah macam dulu. Sekarang mungkin kita dah tak berapa tuan-tuan, ya. Ogik dah orang kata, ya. Begitulah. Dan yang ketiga, Nabi pesan pada Muaz bin Jabal, wa husni ibadatik, dan elok sempurna ibadahku kepadamu ya Allah. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tengok ada di kalangan kita yang beribadah, buat ibadah, tapi belum tentu sempurna. Minta maaf tuan-tuan, di kalangan orang yang datang solat, ya, ada yang datang solat tuan-tuan, kadang-kadang, ya, dia sekadar solat, tapi rupanya solatnya boleh jadi tak sah, ya. Berapa ramai tuan-tuan hari Jumaat kadang-kadang kita tengok yang rokok, yang sujud, yang alur punggung yang terkeluar. Tuan-tuan, datang solat, tapi bagaimana, ya, terkeluar, nampak punggung, terbuka auratnya. Dia tak buat sungguh-sungguh ibadahnya. Kalau dia beri penekanan sungguh-sungguh ibadah, dia akan jaga pakaian dia. Nak ibadat ni tuan-tuan, nak sembah Allah ni, kita tuan-tuan kalau ada majlis-majlis utama, barangkali ada dijemput untuk hadir ke majlis-majlis besar, ya, makan malam ke tuan-tuan, ya. Oi, silat-silat tuan-tuan, baju tu gosok tu dalam kereta tak pakai lagi, sangkut dulu takut kedut. Sampai kat parking tu kan barulah, ya, barulah sangkut baju biar nampak molek. Tuan-tuan, kena kita nak menghadap Allah SWT, kita buat ala kadar je tuan-tuan. Paling tidak jaga aurat tu. Berapa ramai tuan-tuan orang yang tak buat, tak kisah. Saya minta maaf tuan-tuan, hari Sabtu baru ni, ya, saya kuliah subuh di Masjid Negeri. Allahu Akbar. Yang depan saya datang lewat sikit sampai masbuk dah ketika itu. Orang depan saya tuan-tuan, bagus dah tu, datang solat subuh di Masjid Negeri. Tuan-tuan tahulah masjid transit yang orang datang daripada rata sana sini tuan-tuan, singgah solat. Jelas tuan-tuan, Allah, saya nak tegur pun saya tengok solat. Mana, ya, dia sujud tuan-tuan, punggung terkeluar, ya, jelas terkeluar.
Pasal dia pakai t-shirt tuan-tuan ni. Jadi bila saya dah dia dah bagi salat, mungkin saya tak habis lagi solat, saya boleh setelah beri salam dia dah bangun dah tuan-tuan, tak sempat mana tuan-tuan. Kalau tidak boleh tegur suruh dia solat semula. Tuan-tuan ni. Tak, masjid pun ada sedia kain sebenarnya tuan-tuan. Kalau rasa baju kita pakai ni tak cukup sempurna, ya. Boleh, kita pun ada tuan-tuan di belakang, ada kain plekat apa semua. Orang impak ke masjid ni banyak tuan-tuan, tak ada masalah lalu, ya. Tapi kalau orang yang betul-betul nak jaga sempurna ibadah dia kepada Allah SWT, dia tidak buat lebih kurang tuan-tuan. Itu sebab tu Nabi pesan, wahai Muaz, mu tiap kali lepas sembahyang jangan tinggal doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bantulah aku ya Allah ke arah sentiasa ingat kepadamu, syukur nikmatmu dan juga elok sempurna ibadahku kepadamu ya Allah. Tuan-tuan, kita bimbang yang kita buat, kita buat ibadah, tapi ibadah itu sekadar ala kadar saja. Kalau tidak, masakan Nabi SAW pernah sebut, fakam min sa'imin, berapa ramai orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Tak dikira puasanya itu melainkan sekadar lapar dahaga je. Kalau tidak, takkan Nabi kata begitu tuan. Puasa dia tak makan, dia tak minum, tapi tak lebih daripada lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa tuan-tuan? Dia sekadar menahan diri daripada lapar dan menahan diri daripada makan dan minum semata-mata. Sebab itu kesempurnaan dalam ibadah ini adalah satu tuntutan. Formula dia punya petuanya tuan-tuan, amalkan doa yang Nabi ajar tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan ibadat kita sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita baru menerima kepulangan para hujjaj, jemaah-jemaah haji yang balik daripada Mekah, tuan-tuan, daripada tanah suci. Tapi di sana tuan-tuan bukan semua ni yang dapat hajjan mabruran. Bukan semua tuan-tuan. Ada yang pergi kamar lagi, dulu janji lain dapat ini, tokat bayar lebih dapat bilik sama supaya orang bayar. Dia dah mula tuan-tuan, dia naik ungkit sana ungkit sini, ya. Ini berlaku tuan-tuan. Kalau tidak, takkan sampai ke pendengaran kita, siap buat video lagi kadang-kadang, siap cerita dalam TikTok lagi. Tak puas hatinya dia nak pergi buat haji tuan-tuan. Tapi tengok tuan-tuan, ini berlaku realiti. Akhirnya sebab tu akan ada di sana golongan mereka yang diterima hajinya. Ada yang sekadar pergi haji tapi hajinya tidak ke mana-mana tuan-tuan. Bolehlah dapat haji di Pangkai, ya. Kalau 2 kali pergi haji, haji di Pangkai, haji di ujung pula al-hajj. Tambah tuan-tuan. Ada jenis orang pergi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita nak sempurna ibadah. Apa saja ibadat kita kepada Allah SWT, minta ya Allah sempurnakan, jadikanlah aku elok sempurna ibadahku padamu ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita balik kepada pengajian tafsir kita tuan-tuan. Jauh sikit kona kita hari ni tuan-tuan. Cuma kenapa tak sebagai ingatan kita bersama, ya tuan-tuan, supaya mudah-mudahan, ya, saya dan juga tuan-tuan dapat kita menjaga amal ibadah kita dan diterima oleh Allah SWT dengan sebaik-baik penerimaan. Dalam halaqah yang lepas tuan-tuan, kita telah menyebut tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan keadaan balasan kepada penghuni neraka. Yang mana balasan itu ialah disebabkan kenapa? Mereka itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Sebenarnya sebab mereka ini tak nak, seperti mana Allah sebut dalam surah An-Naba ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu biayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka sebelum ini, masih di dunia dulu, mereka tidak takut kepada hisab dan bersungguh-sungguh mendustakan, maknanya menolak kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kebenaran mereka tolak, mereka dustakan, maknanya mereka menolak kebenaran. Inilah gambaran manusia yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan keji dan jahat kerana mereka tidak ingin dan peduli kepada pahala serta tidak gerun dengan perhitungan Allah di mahsyar. Ini terjadi disebabkan mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Beriman kepada hari kebangkitan tuan-tuan, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat ini bukan hanya sekadar lafaz di mulut. Dia mesti diceritakan dengan amal perbuatan. Seorang yang percayakan akan
kebangkitan di mahsyar tuan-tuan, nescaya dia akan rasa takut gerun saat dia melakukan sesuatu perkara yang dosa. Contoh, dia tak solat tuan-tuan, sedangkan solat itu digambarkan oleh Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah, sesungguhnya perkara pertama sekali yang akan dihisab akan manusia olehnya kepadanya pada hari kiamat, min a'malihim, daripada banyak-banyak amal perbuatan mereka, as-salah, iaitu solat. Tuan-tuan, soalan satu di mahsyar besok yang Allah nak tanya solat. Itu nombor satu tuan-tuan. Hak lain-lain tu, itu second, nombor dua, nombor tiga, tak ranking nombor apa tu. Tapi perkara pertama yang Allah nak tanya di hari akhirat kelak, pada hari kiamat, daripada banyak-banyak amal perbuatan manusia ini, ialah solat. Apa yang Allah nak tanya tentang solat ini? Atammaha am naqasaha. Apakah dia ini telah menyempurnakan solatnya ataupun ada kekurangan, cacat cela pada solatnya. Tuan-tuan, maknanya bukan hanya sekadar solat, tapi Allah nak tanya kesempurnaan. Sebab itu tadi dia berkait rapat dengan husni ibadah. Ibadat kita ni kalau boleh kita minta, ya Allah, biarlah ibadat kami ini sempurna kepadamu ya Allah. Sempurna ibadat kami kepadamu ya Allah. Husni ibadah. Bukan hanya sekadar solat, kau semayang apa? Kalau sekadar kawan semayang, tuan-tuan ni, kita jawapan kita, bukan kau tak semayang. Ya. Kalau setakat alasan bukan kawan tak semayang, tuan-tuan, tapi tak sempurna, ini padah, tuan-tuan. Ini cerita orang yang solat, belum cerita orang tak solat lagi, tuan-tuan. Ya. Kalau satu orang yang dia menduduki peperiksaan, soalan satu, soalan wajib dia tak jawab, tuan-tuan, agak-agak lulus dah. Soalan wajib, hak itu syarat lulus. Macam budak SPM, tuan-tuan, BM tak lulus, sejarah tak lulus, agak-agaknya nak kata benda, tuan-tuan. Hak yang utama, yang syarat wajib lulus tu mesti lulus, tuan-tuan. Solat dah tak buat, agak-agak ahli syurga ni, tuan-tuan. Ahli syurga tak mana, tuan-tuan? Ahli syurga tak mana? Sedang, tuan-tuan, Nabi gambarkan dalam satu hadis, satu orang dia mohon pada Allah SWT, dia minta pada Allah SWT, dia angkat tangan ke langit, ya Rab, wahai Tuhan, dia minta pada Allah SWT. Nabi kata apa? Sedangkan wa mat'amuhu haram, makannya daripada sumber yang haram, wa mashrabuhu haram, minumnya daripada sumber yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga daripada sumber yang haram. Nabi tanya, fa anna yustajabu lahu, tang mana, kok mana nak boleh dimustajabkan doa manusia ini, tuan-tuan? Ini persoalan. Kadang-kadang manusia kita ambil mudah urusan kita kepada Allah SWT, sedangkan itulah dia, tuan-tuan. Sebab itu mereka yang dikatakan tidak beriman pada hari akhirat bukan bermakna dia kata kau percaya di akhirat, tapi kalau dia tak solat, dia tak tutup aurat, dia tak puasa, dia tak keluarkan zakat, dia tidak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim, bermakna, tuan-tuan, seolah itulah dia orang yang tak percaya atau mendustakan hari akhirat. Sebab hari akhirat besok akan ada perhitungan. Sebab itu mereka ini disifatkan innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu adalah golongan yang mana mereka tak bersungguh-sungguh, atau mereka ini tidak takut kepada hari penghitungan, hari penghisaban. La yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Bahkan mereka ini mendustakan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah SWT, ayat-ayat Allah SWT ini dengan sebenar-benar pendustaan, kidzabah. Kemudian ini terjadi disebabkan mereka tidak beriman pada hari kebangkitan, di mana Allah SWT menyebut dalam ayat yang ke-27, wa innahum la yarjuna hisaba, mereka ini sebelum ini tidak takut kepada hari hisab. Mereka tidak takut atau tidak menjangka bahawa mereka akan diperhitung oleh Allah. Oleh kerana itu perkara inilah yang akan menjadi faktor penyebab mereka kekal dalam azab neraka.
Mereka mendustakan dengan sekeras-kerasnya ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil yang menunjukkan keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hari kebangkitan. Ini jelas menunjukkan betapa rosaknya pegangan hidup mereka kerana menafikan perkara yang benar dan mendustakan Rasulullah. Kemudian Allah memberitahu bahawa dia akan menghitung semua perbuatan mereka dalam firman Allah surah An-Naba ayat ke-29. Setiap tuan tengok tuan-tuan ayat ke-29, Allah SWT berfirman, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan setiap sesuatu itu, dan sebenarnya segala sesuatu itu telah kami senaraikan dalam buku catatan. Maknanya tuan-tuan tak nak kelentong lah, semua ada dalam catatan berlaku. Tak nak nafikan lah, semuanya dibukukan, direkodkan. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan setiap perkara itu ahsaina, kami perincikan. Ihsa ni tuan-tuan, detail. Bila, pukul berapa, hari apa, tahun bila, detail tuan-tuan. Apakah situasinya? Ahsainahu kitaba, kami perincikan dalam buku catatan amalan masing-masing. Kita semua ada rekod tuan-tuan. Kalau tuan-tuan malas nak tulis diary, tak apalah, tak ada hal lalu, memang ada diary kita ditulis setiap hari, setiap saat, setiap ketika ditulis tuan-tuan oleh kiraman katibin. Kita ada dua malaikat jaga kanan kiri tuan-tuan, raqib dan juga atid. Ini tuan-tuan pencatat diary kita. Kini kadang-kadang tuan-tuan kita duduk tulis hak yang itu je dalam diary tak ya. Kita sendiri tak mampu tuan-tuan tulis daripada A to Z apa yang kita buat hari ni. Tapi pada malaikat utusan Allah ini tuan-tuan, dia boleh detailkan. Ahsainahu, kata Allah SWT, kami perincikan ianya kitaban, dalam bentuk catatan. Dan Allah mengetahui semua perbuatan hambanya, dan Allah menulisnya, memerintahkan malaikat menulisnya dalam buku catatan-catatan amalan mereka. Pada malaikat yang menjaga catatan amalan mencatat setiap amalan mereka, di mana Allah berikan pembalasan berdasarkan amalan-amalan mereka itu. Baik dibalas dengan kebaikan, manakala jahat dibalas dengan kejahatan. Tuan-tuan ya. Jadi perkataan kitaban adalah masdar dalam bahasa Arab. Kitaban ini dalam masdar, iaitu kata terbitan yang memberi makna ihsa, perhitungan itu, ataupun ahsaina dalam ayat memberi makna kata benar, kami perincikan, kami tuliskan ianya itu, kami catat ianya itu satu persatu. Oleh kerana perkataan al-ihsa dan juga kitabah digabungkan dalam satu ayat, dari itu ia merangkumi makna tepat dan pengiraan itu secara detail dan terperinci. Detail dan terperinci tuan-tuan. Mana yang tak boleh nak kona lah, guna-guna pun tuan-tuan. Tetap ya, didetailkan. Ihsa ni suatu antara ayat lain Allah SWT menceritakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung akan nikmat-nikmat Allah ini, kamu tak mampu nak memperincikannya. Hak yang besar-besar kita boleh sebut tuan-tuan ya. Sihat, makan kenyang, tidur lena, hak kasar-kasar tuan-tuan. Tapi hak yang halus tak mampu kita. Ihsa ni mana detail ya. Kemudian disebutkan pula ungkapan-ungkapan penghinaan yang ditujukan kepada mereka, bertujuan menambahkan lagi kehinaan ke atas mereka. Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-30 surah An-Naba, iaitu fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Kerana atas dosa mereka itu rasakanlah, kata Allah SWT, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada yang ditambah itu ialah azab. Mana dalam neraka ni tuan-tuan, dia bukan makin lama makin kurang. Dalam neraka ni, azab neraka ni makin lama makin ditambah, makin lama makin berat, makin lagi makin dahsyat. Fadhuku, nah sekarang kamu rasakan, kata Allah SWT. Falan nazidakum, dan sama sekali kami tidak akan tambah kepada kamu, melainkan yang kami tambah ialah azab. Sebab itu dalam antara
kisah gambaran apa manusia dalam neraka itu diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abu Lais As-Samarqandi, tuan-tuan. Diceritakan bahawasanya penghuni neraka ini, dalam hadis diriwayatkan, mereka minta dengan Allah, tuan-tuan, beribu tahun minta Allah datangkan sekali je. Sungguh dapat sekali hujan pun tak apa dah duduk dalam neraka tu. Neraka duduk dalam api, tuan-tuan. Dapat sekali lah, maknanya merasa sejuk sikit seketika. Minta turun hujan. Mereka doa pada Allah SWT dalam neraka itu. Ya. Dengan tempoh yang begitu lama, sehingga satu ketika itu datanglah awan gelap. Yang macam nak hujan, tuan-tuan ni. Datang awan gelap, gerombolan datang begitu berarah. Dan mereka sangat rasa gembira. Dalam neraka ni, tuan-tuan, dalam keadaan azab, azab duka lara ni, tuan-tuan. Nampak awan gelap, nak hujan. Maka mereka sangat rasa gembira dah nampak awan gelap tu. Kerana mengharapkan hujan akan turun. Maka turunlah. Yang turun bukanlah hujan, tuan-tuan, tetapi ular dan kala jengking yang besar daripada sebesar-besar manusia ini. Saat dipatuk sahaja, tuan-tuan, disengat penghuni neraka ini, menderita mereka 1000 tahun pula akan seksa apa? Bisanya azab neraka, azab apa? Bisanya patukan sengatan daripada ular dan juga kala jengking tadi, tuan-tuan. Itu dia kata falan nazidakum, dan kami tidak akan tambah kepada kamu illa adabah. Yang ditambah hanyalah azab. Maknanya datang tadi ingatkan hujan tu, tak, maka tambah lagi azabnya. Wal'iyazubillah. Sebab tu, tuan-tuan, bab neraka ni janganlah ambil mudah. Sampai ada budak kata, tuan, budak muda lah, kadang-kadang budak tua pun tak kurang juga. Masuk neraka ni seorang-seorang ke ramai-ramai, ustaz dia tanya. Ramai ahli neraka ni ke apa? Kalau ramai-ramai tak apalah, ingatkan seorang-seorang. Kalau ramai tak ada dah takut sangat dia ke apa? Dia ingat macam masuk lokak ke maknanya, tuan-tuan. Kalau masuk jail, masuk penjara ramai dah, okeylah, mana ada kawan. Ni neraka, tuan-tuan. Bukan macam masuk jail. Boleh dia kata, kalau masuk ramai tak apalah. Kalau masuk seorang-seorang berasa juga takut. Dia ingat guna gaya neraka ni, gamak ni, tuan-tuan. Dalam satu hadis, Nabi nak ceritakan, Nabi nak gambarkan betapa azabnya neraka ini dan betapa nikmatnya syurga ini, tentang satu orang yang di dunia dulu dia tak pernah merasa kesenangan dalam hidup, tuan-tuan. Hidup tu susah, apa kedana. Maka Allah perintahkan malaikat ambil dia dan celup dia seketika, letak dia seketika dalam syurga. Lepas tu bawa keluar terus. Bukan bagi duduk lama, tak, duduk seketika je, bawa keluar terus. Dan Allah tanya kepada dia, apakah kamu pernah merasai kesusahan dalam hidupmu? Dia kata, ya Allah, tak pernah rasa susah, ya Allah. Hanya sekelumit, seketika dia masuk syurga, atas nikmat syurga itu, dia lupa kesusahan dia di dunia dulu, tuan-tuan. Sedangkan sepanjang hidup dia susah apa kedana di dunia dulu, hanya kerana nikmatnya syurga itu. Satu orang pula di dunia dulu dia hidup dengan penuh kenikmatan, tak ada susah langsung hidup dia, senang lenang, kaya raya. Maka Allah perintah malaikat ambil dia ni, letak celup seketika dalam neraka dan bawa keluar terus. Maka Allah tanya kepada, apakah kamu rasa senang, pernah rasa senang dalam hidupmu? Dia kata, ya Allah, aku tak pernah rasa senang pun, ya Allah. Hanya seketika je masuk neraka, dia lupa kesenangan yang dia nikmat di dunia dulu, tuan-tuan. Itu dahsyatnya neraka dan betapa nikmatnya syurga. Tuan-tuan, jangan buat mudah. Sebab itu setiap hari kita minta pada Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami, ya Allah, daripada azab api neraka. Jangan tinggal, tuan-tuan, doa ini, tuan-tuan. Minta semua, tuan-tuan. Pasal pun dahsyatnya neraka ini, tak ada tolok bandingnya. Nikmatnya syurga ni, tuan-tuan, tak ada tolok bandingnya pula. Sedangkan, tuan-tuan, syurga ni nak cerita nikmatnya, 500 tahun perjalanan, bau ni pun dah tercium. Dah rasa sedap dah, tuan-tuan. Padahal 500 tahun lagi depan tu. Tercium je bau syurga, dah rasa nikmat sangat dah.
Maknanya antara nikmat syurga ini tuan-tuan, dapat cium bau syurga pun dah nikmat, apatah lagi duduk dalam syurga. Allahu akbar tuan-tuan. Ya. Allahu akbar. Orang yang pernah diberi kesempatan berada dalam syurga, pertamanya Nabi Adam alaihissalam tuan-tuan. Dan dia sempat merasai teknologi dan juga kecanggihan syurga ini. Kemudian satu orang lagi tu, siapa yang pernah masuk syurga, dimasukkan syurga seketika? Tuan-tuan, saya tinggalkan soalan ini, tuan-tuan buat carian. Ya. Minggu depan kita tanya balik. Asyik saya je bagi tuan-tuan ni, tak jadi juga, buat homework sikit. Ya. Siapakah manusia selain daripada Nabi Adam dan juga Hawa lah. Adam dan Hawa ni kita taruh tepi tuan-tuan. Sebab mereka daripada sana. Ya. Siapa lagi manusia yang pernah diberi kesempatan masuk menjenguk seketika dalam syurga? Ya, tuan-tuan. Nanti kita minggu depan kita tanya. InsyaAllah. Kalau tak ke mana tuan-tuan, kita tolong ingatkan saya balik. Ya. Soalan ni. Ya. Baik. Kata-kata itu ditujukan fadhuku falan nazidakum illa azaba, maka rasailah akan azab neraka ini dan kami tidak akan tambah kepada kamu melainkan yang kami tambah ialah azab. Kata-kata ini ditujukan kepada penghuni neraka disebabkan kekufuran dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan mereka yang dahsyat tadi tuan-tuan. Di dunia tu kadang-kadang ada manusia ni dia memperolok-olokkan, dia mempermain-mainkan tentang akhirat, mempermain-mainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olokkan Al-Quran. Ada yang mencabar Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cuba lari daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ya. Ubah pula apa yang telah dibawa oleh Nabi mengikut selera dan juga tafsiran dan fahaman mereka sendiri. Macam masjid kita tuan-tuan dah masuk perbincangan di peringkat Nusantara lah. Isu khutbah kita baru ni tuan-tuan ni. Khutbah baru ni cerita tentang kesesatan ajaran Bung Karno tuan-tuan di Zaitun lah, di Indonesia tuan-tuan. Mahat Zaitun tuan-tuan. Dan itu sebenarnya betul. Sampai orang Malaysia kata negara Malaysia pun dah cerita pasal itu. Dan kita pemimpin mereka dah ditahan. Sekarang tuan-tuan baru lagi lah, baru lagi dalam seminggu ini ditahan kerana ajaran mereka ni pelik benar tuan-tuan. Dulu memang cukup terkenal tempat ini tuan-tuan. Mereka membangunkan ekonomi mereka sendiri. Lah macam mana tuan-tuan jadi kita kaya? Sebab itu tuan-tuan penting tuan-tuan. Kita ni doa ni yang Nabi pesan tu betul sangat lah tuan-tuan. Betul tak? Kita balik tengok 3 benda yang Nabi pesan tu kepada Muaz bin Jabal, jangan tinggal. Betul sangat dah. Itulah sebagai meluruhkan, membetulkan supaya hidup kita ni betul. Pertama, sentiasa ingatkan Allah. Yang kedua, syukur nikmat Allah. Dan yang ketiga, betul ibadah kita kepada Allah SWT. Mereka ini ibadat tuan-tuan, mereka sembahyang, tapi perempuan jadi imam. Dah guna kaya. Dalam sah ni lelaki, perempuan lelaki, perempuan ikut dah je. Perempuan naik mimbar baca khutbah, orang lelaki jadi duduk bawah gitu je. Ini ajaran mereka tuan-tuan. Ya? Itu yang berlaku kepada manusia. Sebab tu kita minta supaya Allah bimbing kita. Inni ala dzikrika, bantulah kami ya Allah ke arah sentiasa ingat kepadamu, syukur nikmatmu dan juga betul elok ibadah kami kepadamu ya Allah. Kalau kita amalkan doa ini tuan-tuan, setiap kali lepas sembahyang seperti mana dipesankan oleh Nabi SAW, insya-Allah Allah bimbing kita. Jiwa kita, hati kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar lurus mengikut seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abdullah bin Amru berkata tidak pernah diturunkan ayat mengenai penghuni neraka yang lebih dahsyat daripada ayat fadhuku falan nazidakum illa adaba. Kata Abdullah bin Amru, dia kata apa, tak pernah ayat Al-Quran yang diturunkan mengenai penghuni neraka yang lebih dahsyat daripada ayat ini. Maka rasailah akan kamu azab neraka ini dan kami tidak akan tambah bagimu wahai penghuni neraka melainkan yang kami tambah ialah azab.
Inilah ayat paling dahsyat sekali digambarkan kepada penghuni neraka, kata Abdullah bin Amr, di mana ia menyatakan bahawa mereka sentiasa berada dalam azab yang sentiasa ditambah dari semasa ke semasa. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok penjara lah tuan-tuan, atas kelakuan baik boleh jadi disingkatkan tempoh hukuman, ataupun orang yang dah dekat apa ambil istilah tu dah dekat nak penghujung hukuman dia tu, dah tuan-tuan dah lama duduk dalam penjara, tinggal berapa bulan lagi atau 6 bulan lagi, boleh jadi dah dia mula untuk dia menyesuaikan diri kepada masyarakat, dia dah mula diberi keluar kadang-kadang tuan-tuan, berkeluar apa dalam kawalan lah, mana untuk dikenal masyarakat dan sebagainya. Ada apa, saya tak benda istilah tu apa tuan-tuan ni, benda istilah kena apa dia panggil tu, saya Pero dia panggil. Maknanya diberi untuk supaya dia mula boleh menyesuaikan ni. Dah 20 tahun duduk tuan-tuan, tak tahu benda cerita dua tu. Contoh mereka ini diberi, maknanya kalau dia lari tuan-tuan, jawabnya lagi sikit lagi nak keluar tuan-tuan. Tak bala baik dia jadi baik tuan-tuan. Itu penjara di dunia. Neraka ni tuan-tuan bukan makin disingkatkan tak. Makin ditambah, makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat, makin berat, makin berat. Falan nazidakum illa azabah. Kami tidak akan tambah kepada kamu wahai penghuni neraka, melainkan yang kami tambah ialah azab demi azab demi azab, lagi berat dari semasa ke semasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi kita melihat kepada hikmah, ibrah, pedoman dan juga hukum hakam di sebalik ayat 1 sehingga ayat yang ke-20 ke-30 daripada surah An-Naba ini. Yang pertama sekali ialah antara yang tersebut daripada ayat-ayat ini memberikan beberapa panduan kepada kita seperti mana berikut. Pertama, hari kiamat ini ialah hari di mana Allah memutuskan hukuman atas setiap makhluknya. Ia merupakan waktu, tempat dan masa yang dijanjikan untuk melunaskan balasan dan pahala kepada orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang terkemudian. Yang dulu-dulu dan juga orang kemudian, semuanya mereka ini akan berhimpun di pada hari kiamat, tuan-tuan. Yang kedua, 3 perkara besar yang amat dahsyat akan berlaku pada permulaan kiamat, seperti mana yang digambarkan daripada ayat ini, surah An-Naba, di awal surah An-Naba ini. Pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala, nafkhah al-ula, sangkakala yang pertama, iaitu umpama seperti satu serunai atau trompet besar daripada tanduk, yang kalau dulu tu dia apa, gambarannya seperti tanduk yang bergulung tu tuan-tuan, begitulah digambarkan umpama seperti itu. Tiupan sangkakala itu, lalu manusia berduyun-duyun keluar daripada kubur mereka. Ini maknanya tiupan yang kedua. Bila tiupan yang pertama ialah tiupan yang mematikan, dia tiup saja tuan-tuan, maka kiamatlah dunia ini. Belum kiamat lagi, dipanggil akhirat, mana berakhirlah alam dunia ini. Tiupan yang kedua, maka berlakulah kiamat. Kiamat inilah kebangkitan. Manusia ini bangkit, bangun berduyun-duyun keluar daripada kuburan mereka. Dan yang kedua ialah langit terbelah. Ini situasi hari kiamat nanti. Yang kedua, langit terbelah dan terbuka bagaikan pintu-pintu yang terbuka. Dan yang ketiga, bukit akan beredar daripada tempat asal dan hilang, hancur, berkecai. Ini gambaran berlakunya kiamat. Dan sangat dahsyat tuan-tuan, sangat dahsyat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk ibrah, pedoman hidup dan juga hukum hakam di sebalik ayat pertama hingga 30 daripada surah An-Naba ini akan kita bincangkan lagi, perpanjangkan lagi insya-Allah pada halaqah yang akan datang, insya-Allah. Saya kira cukuplah sekali itu untuk halaqah pada kali ini. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang dhaif, kelemahan saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.